Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya, adakah mendapat pahala sekiranya mengamalkan amalan yang datang dari hadis yang daif, dan bagaimana dengan fadilat-fadilat yang disebutkan dalam hadis yang daif itu? Adakah boleh seseorang itu mendapatkan fadilat tersebut atau ia sekadar beramal tanpa mendapatkan apa-apa ganjaran sekalipun? Kerana amalan yang diamalkan adalah hadis yang daif. Kena tengok hadis dhaif tu apa maksud hadis dhaif, yang ditanya. Apakah maksud hadis dhaif itu digunakan untuk mengasaskan suatu amalan? Kalau begitu tak boleh lah. Walaupun hadis yang dhaif yang sedikit, kalau ia digunakan untuk mengasaskan sesuatu amalan dari sudut kaifiat, dari sudut penetapan apa semua tu, dia tak boleh dalam bentuk mengasaskan. Tapi kalau untuk fadilat ataupun targhib, anjuran, mudah-mudahan mana tahu hadis tu hadis dhaif yang sedikit. Hadis dhaif yang sedikit ini ada kemungkinan benar itu hadis, ada kemungkinan juga tak benar ia hadis. Itu hadis yang dhaif yang sedikit. Kerana itu para ulama dalam bab fadail, dalam bab targhib, dalam bab tarhib, dalam bab memberi anjuran beramal, dalam bab memberi ancaman supaya meninggalkan sesuatu perkara tak elok, hadis-hadis dhaif yang sedikit ini digunakan oleh para ulama kerana tujuan untuk memberi rancangan. Sebagai contoh, katalah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Memperbanyakkan bacaan Al-Quran walaupun tak ada hadis yang spesifik berapa kali nak khatam apa semua, tak ada. Tak ada hadis spesifik. Kalau kita baca setiap hari ataupun kita ikut kemampuan kita, kita memperbanyakkan bacaan, perkara itu berpahala, bukan kena tunggu hadis. Kerana membaca Al-Quran itu memang digalakkan. Ataupun kita berpuasa dengan puasa yang banyak, kita banyak berpuasa sebagai contoh. Hatta kita berpuasa penuh sebulan selain daripada bulan Ramadan, pandangan yang lebih kuat, tak ada masalah. Benda tu termasuk di dalam memperbanyakkan amalan saleh dan tak termasuk di dalam bid'ah. Boleh amalkan amalan-amalan seperti itu. Dan Nabi SAW juga tidak pernah membantah. Nabi pernah memberi anjuran kepada Abdullah ibnu Amr ibn al-As yang kerap berpuasa, sehingga Nabi memberi anjuran kepada beliau supaya paling banyak puasa dia nak dilakukan, dia lakukan seperti mana puasa Nabi Allah Daud, iaitulah puasa sehari, berbuka sehari. Kemudian Abdullah ibnu Amr ibn al-As, dia berkata, ya Rasulullah, aku mampu buat lebih daripada itu. Dan Nabi tak halang dia, dan Abdullah ibnu Amr ibn al-As laksanakan perkara tersebut. Nabi tak halang dia, menunjukkan perkara itu boleh. Menunjukkan perkara itu boleh. Dan Nabi tak kata Abdullah melakukan bid'ah. Nabi tak kata hal sedemikian. Menunjukkan dalam melakukan amalan-amalan saleh, kita dibenarkan menurut kemampuan kita. Sekalipun yang terbaik adalah menepati sunnah Nabi SAW. Kalau kita katalah kita banyak puasa, lalu kita ada hadis-hadis dhaif yang ceritakan tentang kelebihan puasa sebagai rancangan anjuran kepada kita untuk tetap melakukan amalan sunat tersebut, maka perkara itu tak ada masalah selagi dhaif yang sedikit. Dia hanya sekadar untuk sokongan saja, tak ada masalah perkara itu. Ada panjang persoalan yang ditanya ni sebenarnya, perkara yang berkaitan dengan hadis dhaif, panjang sudut yang banyak sudut yang bercampur aduk dalam kepala saya waktu saya baca soalan ni. Jadi saya tak pasti nak sebut yang mana satu. Saya harap jawapan saya ini dapat memberi, sekurang-kurangnya dapat memberi penjelasan kepada penyoal. Wallahu a'lam.